Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Oktober bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Kanak-kanak 2 tahun maut jatuh baby chair. Juga polis cekup Datuk Seri menyamar pegawai tinggi KDN. Polis Pulau Pinang menumpaskan geng mawar yang aktif menjalankan kegiatan pecah rumah sekitar seberang Perai Utara SPU. Ia selepas 4 anggotanya termasuk remaja berusia 16 tahun diberkas polis. 3 suspek lelaki ditahan dalam op pintu ketika pihak polis membuat rondaan sekitar SPU pada jam 3.40 pagi 28 September lalu. Hasil soal siasat ke atas 3 suspek pertama membawa kepada penangkapan seorang suspek wanita jam 3.30 petang di Sungai Petani, Kedah pada 30 September lepas. Ketua Polis Daerah SPU, Assistant Commissioner Muhammad Razi Ahmad dalam sidang media di Kepala Batas hari ini berkata, kesemua suspek yang berusia antara 16 hingga 37 tahun aktif menjalankan kegiatan pecah rumah sekitar Bandar Bertam Perdana, Kepala Batas dan Tasik Gelugor. Dengan tertangkapnya kumpulan ini, yang kita namakan kumpulan mawar ataupun geng mawar ni, terpercaya telah berjaya menyelesaikan sebanyak 16 kes pecah rumah dan curi di kawasan seberang Perai Utara. Ya. 16 So, kita telah menjalankan soal siasat ke atas semua tangkapan ini, 3 lelaki dan 1 perempuan ini. Dan hasil soal siasat yang kita buat, kita telah berjaya recover ataupun mendapatkan semula barang-barang dicuri, iaitu kasut beg berjenama, telefon bimbit, laptop berbagai jenama, mata wang asing, barangan emas, peralatan tukangan, peralatan pecah rumah dan wang tunai. Menurut Muhammad Razi, suspek wanita yang ditahan di Sungai Petani adalah kekasih kepada suspek lelaki yang ditahan dalam op pintu dan dia bertanggungjawab melupuskan barangan kemas yang dicuri. Semua suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau dan dadah serta direman 7 hari untuk siasatan lanjut. Polis turut menyita sebuah kereta Proton Wira yang digunakan dalam kegiatan pecah rumah manakala semua hasil rampasan dianggarkan bernilai RM250,000. Suspek berdepan hukuman 5 tahun penjara atau denda atau kedua-dua sekali jika disabitkan kesalahan. Di Selangor, polis menahan seorang wanita yang bergelar Datuk Seri kerana disyaki menyamar sebagai penjawat awam, iaitu pengarah bahagian kewangan Kementerian Dalam Negeri KDN melalui rakaman video yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang wanita yang juga setiausaha bahagian KDN berhubung penularan video berkenaan. Menurut pengadu, dia menerima mesej aplikasi daripada kumpulan pegawai KDN bahawa terdapat satu pautan hantaran video dari laman sosial Facebook yang dimuat naik oleh pemilik akaun bernama Pseudoscience Watch pada 3 September lalu. Pengadu kemudian membuka pautan itu dan melihat satu rakaman video yang memaparkan seorang wanita yang mendakwa dia dilantik sebagai pengarah keuangan KDN. Dalam mesej itu juga mengandungi tangkap layar laman sesawang KDN yang diubah suai dengan menyatakan penama Datuk Seri Siti Nur Atikah Baba sebagai pengarah bahagian keuangan KDN. Wan Kamarul berkata hasil siasatan dilakukan mendapati pengadu membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya. Hasil simakan dilakukan terhadap pautan itu mendapati terdapat satu rakaman video berdurasi 1 minit 40 saat yang mendakwa bahawa dirinya dilantik sebagai pengarah bahagian keuangan KDN. Rakaman itu dimuat naik kira-kira 21 jam lalu dan menerima kira-kira 1,000 komen serta 50,600 tontonan. Beliau berkata tujuan pengadu membuat laporan adalah bagi menafikan bahawa pihak KDN tidak pernah melantik mana-mana individu secara langsung sebagai pengarah bahagian keuangan KDN dan jawatan itu tidak pernah wujud.
Susulan itu, suspek berusia 33 tahun ditahan oleh pihak IPD Klang Utara semalam untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Suspek direman selama 3 hari bermula hari ini hingga 7 Oktober nanti bagi membantu siasatan. Di Perak, 2 pengarah dan seorang pengurus masing-masing didenda RM175,950 di Mahkamah Session Ipoh selepas didapati bersalah atas 4 pertuduhan memiliki dan memperdagangkan 17,595 kasut pelbagai jenama terkenal palsu 3 tahun lalu. Hakim Nur Hashimah Khalid memutuskan demikian selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan. Hukuman dijatuhkan terhadap pengarah Ek Henda Sdn Bhd, Yap Kian Seng 60 tahun dan Sun Haizia 40 tahun serta pengurusnya Yap Yin Kiat 50 tahun. Mahkamah turut menetapkan masing-masing tertuduh dipenjara selama 2 tahun bagi keempat-empat pertuduhan jika gagal membayar denda. Ketiga-tiga tertuduh didapati ada dalam kawalan pembekalan apa-apa barang yang baginya suatu perihal dagangan palsu digunakan bagi 2,290 unit selipar jenama Puma, 12,011 unit kasut dan selipar jenama Nike, 2,844 unit kasut jenama Gucci dan 450 unit selipar Levi's. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan berkenaan di kawasan perindustrian Menglembu pada 18 Disember 2019. Pada prosiding itu, syarikat turut dikenakan hukuman denda sebanyak RM263,925 atas 4 pertuduhan sama. Mahkamah kemudiannya membenarkan penangguhan denda sementara menunggu proses rayuan kepada Mahkamah Tinggi Ipoh selesai dengan syarat wang jaminan dinaikkan RM50,000 daripada RM10,000 sebelumnya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun meninggal dunia selepas terjatuh dari kerusi bayi di sebuah restoran di Taman Sutera, Johor Bahru. Dalam kejadian 2 petang semalam itu, kanak-kanak berkenaan sedang makan bersama keluarga sebelum terjatuh dan menyebabkan kepalanya terhentak di lantai. Timbalan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Superintenden Faris Ammar Abdullah berkata, siasatan awal mendapati kanak-kanak itu menolak meja menggunakan kakinya sehingga menyebabkan kerusi bayi itu terjatuh. Ketika terjatuh, kepala bayi itu terhentak di lantai. Bayi lelaki itu sempat menangis dengan kuat sebelum pingsan. Faris Ammar berkata bapa mangsa bergegas membawa anaknya ke klinik swasta namun dinasihatkan doktor untuk dihantar terus ke hospital kerana keadaannya yang serius. Bapa mangsa kemudian membawa anaknya ke sebuah hospital swasta di Iskandar Puteri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di situ. Mayat kanak-kanak itu kemudian dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Aminah HSA untuk dibedah siasat. Katanya polis yang menerima kes kejadian itu mendapati tiada unsur jenayah di lokasi kejadian. Kira-kira 400 laman sesawang berkaitan pedofilia dan pornografi kanak-kanak disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM setakat Ogos tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, kerajaan sentiasa berusaha memastikan laman sesawang yang tidak selamat disekat dengan cepat. Sebenarnya kerajaan telah berusaha pelbagai cara untuk membendung dan tanggungjawab ini bukan semata-mata tanggungjawab kementerian, malah dia merentasi kementerian dan tanggungjawab juga ibu bapa, keluarga dan komuniti. Dan di antara program yang kita buat juga iaitu mewujudkan satu medium tindakan sekatan terhadap media sosial yang tidak selamat dengan lebih cepat iaitu dengan jalinan kerjasama dengan PDRN dan MCMC. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Lenggong Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berhubung usaha kementerian bagi mengatasi masalah eksploitasi seksual kanak-kanak di alam maya disebabkan lambakan pelbagai aplikasi tidak bermoral dalam talian. Datuk Siti Zailah berkata kementeriannya juga mengambil pendekatan melaksanakan program advokasi, pencegahan, intervensi dan perkhidmatan sokongan sosial bagi mencegah jenayah seksual dalam talian terhadap kanak-kanak. Selain itu, pihaknya juga telah bekerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, ahli akademik dan aktivis sosial untuk membangunkan pelan tindakan perlindungan kanak-kanak dalam dunia cyber.
Orang ramai terutama warga emas dinasihatkan agar sentiasa mengemaskini akaun bank dan nombor telefon bimbit yang tidak aktif bagi mengelakkan dimanipulasi sindiket skamer bagi melakukan penipuan. Ramai mangsa tidak sedar dua perkara itu disalahguna untuk kegiatan skamer sehingga disiasat pihak berkuasa kerana disyaki menjadi keldai akaun. Pegawai Undang-Undang Jabatan Bantuan Guaman Terengganu Yohanis Muhammad Roslan berkata, sikap tidak acuh terhadap akaun bank dan nombor telefon bimbit tidak aktif menjadi punca segelintir individu dihadapkan atas pertuduhan menjadi keldai akaun. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai kerap mengemaskini untuk membatalkan akaun bank dan nombor telefon bimbit itu dengan pihak bank dan syarikat telekomunikasi. Yang ini juga termasuk dengan nombor telefon yang dah tak digunakan tu pun kita pun kena update jugalah syarikat telekomunikasi kita untuk pastikan nombor telefon kita yang tak digunakan ni tak digunakan untuk memperdaya orang lain. Kita tak nak nombor telefon kita yang dah tak digunakan tiba-tiba berkait dengan memperdaya orang bagi tujuan keldai akaun dan sebagainya. Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas menyampaikan seminar Citra Minda Intergenerasi sempena sambutan Hari Warga Emas peringkat Terengganu di Universiti Malaysia Terengganu Kuala Nerus. Sementara itu, seorang lagi panel Asisten Superintendent ASP Nur Syahiram Adam yang juga Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Terengganu berkata, golongan warga emas memangnya menjadi antara sasaran utama sindiket skamer. Skamer ni dia target golongan warga emas ni, kebanyakan warga emas ni adalah pesara dan memang golongan yang memang ada membuat simpanan. Okey, jadi dia orang target kebanyakan kalau macam pesara dia dah tahu dah dia ada wang pampasan pencen dan kalau simpanan, sebab biasanya kes-kes melibatkan skamer ataupun penipuan ni mangsa akan mengalami kerugian yang besar. Dalam part itu, peserta yang terdiri daripada warga emas mengambil manfaat daripada seminar itu supaya dapat berhati-hati dengan taktik skamer. Saya harap usul ini diteruskan dan buat secara berkala lah. Bukan setakat ni meramai remaja pun, sebab kita remaja pun perlu pada pendedahan macam ni lah. Warga emas lagi lah pula, sebab warga emas ni kadang-kadang bila duduk seorang kan dia mudah sangat mudah dengan rayuan-rayuan skamer ni. Begitulah saya harap penerangan ini sangat berguna. Bagi saya sangat berguna. Program ini sangat berguna. Biar kita ada masyarakat ni biar rasa tahu tentang keselamatan kad kita ke akaun kita. Jangan senang bagi awak nak berurusan dengan telefon ke LHDN. Apa lagi? Takkan melalui telefon saja. Kena juga sanggup pergi kod. Ini senang je dah bagi. Dan ini memang bagus. Satu kesedaran. Selain isu sindiket skamer dan keldai akaun, peserta seminar yang terdiri daripada warga emas seluruh Terengganu turut didedahkan untuk menangani sindrom sarang kosong akibat kesepian pada lanjut usia. Kubur runtuh, jenazah terkeluar liang lahat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Anak syarikat milik penuh Amanah Raya Trustees Berhad menyerahkan zakat perniagaannya berjumlah lebih RM560,000 kepada asnaf sekitar wilayah persekutuan. Serahan zakat itu bagi tahun kewangan yang berakhir 31 Disember 2021. Tidak menghadkan langsung kerjasama di antara Amanah Raya Trustee di bawah Amanah Raya Berhad dengan PPZ, kerana kita tidak mahu limitkan perhubungan ini hanya kepada struktur pembayaran zakat. Kerana daripada CEO PPZ sendiri, Ustaz Hakim, kami dah pun berbincang akan mengadakan pelbagai aktiviti untuk bersama-sama masyarakat dari pihak konglomerat syarikat, dan juga kami akan turun padang bersama PPZ untuk melihat apa yang PPZ perlukan dari pihak rakan perniagaan, supaya para asnaf di sana selain daripada dapat kita sumbang, mereka juga dapat memanfaatkan skill-skill perniagaan daripada Amanah Raya Trustee, insya-Allah. Tambahnya, penyerahan zakat tersebut adalah berdasarkan lonjakan keuntungan melebihi 12% berbanding tahun 2020. Penyerahan zakat perniagaan Amanah Raya Trustees Berhad itu disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutifnya Zainuddin Suhaimi kepada Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Abdul Hakim Amir Osman di Wisma Amanah Raya. Mengulas lanjut, Datuk Profesor Dr. Nur Inayah berkata,
Sepanjang tempoh 5 tahun ini, prestasi perniagaan Amanah Raya Trustee Berhad merekodkan peningkatan perniagaan yang amat memberangsangkan. Selain telah memperluas servis peramanahan kepada sektor fintech serta menaik taraf sistem sedia ada kepada pendigitalan. Amanah Raya Trustees Berhad berpengalaman lebih 5 dekad dalam industri peramanahan korporat dan memegang mandat lebih dari 200 tabung unit amanah yang diuruskan syarikat pengurusan dana kerajaan dan swasta. Dan sebagai pemegang amanah terbesar di negara ini dengan nilaian aset melebihi 301 bilion ringgit. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menggalakkan usahawan di negara ini, khususnya pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT, untuk memanfaatkan inisiatif Skim Pendaftaran Perniagaan Prihatin SPPP yang disediakan secara percuma. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna merangkap pengerusi SSM, Datuk Azman Muhammad Yusof berkata, sejak Januari 2021 hingga 31 Ogos lalu, sebanyak 39,315 jumlah perniagaan berjaya didaftarkan melalui SPPP tanpa dikenakan sebarang fees. Menurut Datuk Azman, daripada jumlah pendaftaran itu, 18,001 melibatkan pelajar IPT, manakala 21,314 golongan isi rumah B40. Katanya dengan perniagaan yang sah, membolehkan usahawan menikmati pelbagai manfaat ditawarkan kerajaan seperti bantuan keuangan, bantuan peralatan, latihan dan lain-lain bimbingan keusahawanan. Selain itu, usahawan juga boleh memperolehi pelbagai bantuan yang disediakan oleh agensi kerajaan antaranya Tekun, MARA dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Kebanyakan kes sebelum-sebelum ini kita dapati ada peniaga-peniaga yang tak berdaftar dengan SSM. Ini menyebabkan mereka kerugian dalam mendapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan ataupun insentif-insentif atau inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Kerana dalam peruntukan perundangan kerajaan selalunya kita kaitkan dengan pendaftaran syarikat untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut. Datuk Azman berkata demikian selepas merasmikan program Usahawan Muda 2022 PUM 2022 peringkat Negeri 9 di Politeknik Nilai Negeri 9. Program anjuran SSM siri kelima itu berjaya menarik 600 penyertaan dalam kalangan pelajar politeknik, Kolej Komuniti, Pusat Latihan Giat Mara dan Institut Latihan Perindustrian ILP Pedas negeri itu. Apa yang saya dapat daripada talk ini adalah cara mendaftar perniagaan secara fizikal dan online. Selepas itu, cara kita merancang strategi kewangan kita semasa kita menjalankan perniagaan kita. Pengetahuan tentang SSM, cara nak daftar syarikat kita, lepas tu tempoh semua dalam syarikat kita tu, lepas tu dengan syarat-syaratnya. Sebab kita ni banyak yang beli melalui online. Sebab online tu lebih mudah, jadi antara penjual daripada online pun ada yang mungkin mengelirukan, ada yang tipu. Jadi kita sebagai pelajar ni dapat tahu cara nak buat aduan dengan jelas. PUM 2022 merupakan program khas bagi memberi kefahaman berkaitan tata cara serta perundangan yang dikawal seli SSM berhubung keperluan dan faedah mendaftarkan perniagaan, strategi perniagaan dan pengurusan kewangan serta strategi pemasaran digital dan perkongsian oleh usahawan berjaya. 41 peserta daripada 31 negara akan menyertai Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA kali ke-62. Ia termasuk 9 negara baru yang pertama kali mengambil bahagian dalam kategori tilawah. 9 negara baru yang menyertai termasuk Algeria, Jordan, Kuwait, Afghanistan, Mauritania, Iraq, Bangladesh, India dan Sri Lanka. Negara yang barunya antaranya ialah England, Kanada dengan negara yang kita tak pernah dengar penyertaan mereka dan mereka merupakan orang minoriti sana dan tahun ini merupakan negara yang baru mereka sertai. Kita buat saringan tu tujuan dia adalah untuk nak kualiti di peringkat antarabangsa ni, calon-calon yang datang tu ialah calon-calon yang kita saring dan ada kualiti dalam bacaan mereka. Kebiasaan penganjuran MTHQA melibatkan 2 kategori iaitu pertandingan tilawah dan hafazan. Namun penganjuran kali ini hanya melibatkan kategori tilawah Al-Quran.
Keputusan itu dibuat bagi membolehkan penganjur mengawal risiko penularan COVID-19 dalam majlis serta menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat. Datuk Idris ditemui selepas merasmikan pra-pelancaran Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 di Putrajaya. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof dan Timbalan Ketua Setiausaha Keuangan dan Pembangunan Jabatan Perdana Menteri, Datuk Awang Alik Jeman. Bas bawa tetamu perkahwinan jatuh gaung. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Tanah runtuh akibat hujan lebat menjejaskan 25 kubur di Tanah Perkuburan Awam TPU Sirna Raga, Bandung, Indonesia. Berdasarkan gambar dan video yang tular, runtuhan tebing menyebabkan beberapa kubur mengalami kerosakan hingga menyebabkan jenazah dapat dilihat. Ketua UPT Tanah Perkuburan Wilayah 1 di Staru, Kota Bandung, Saiful Iman berkata, ketika ini pihaknya sedang mengenal pasti kubur terlibat untuk dimaklumkan kepada waris atau keluarga. Selain itu, pihaknya juga akan berusaha memastikan kejadian itu tidak menjadi semakin buruk. Media tempatan juga melaporkan kejadian tersebut hampir menyebabkan beberapa jenazah hanyut. Menurut Saiful, daripada 25 kubur yang terkesan, 10 kubur mengalami kerosakan dengan 7 dicadang dipindahkan. Ketua Polis Sektor Sisendo, Sadiwo pula berkata, kejadian itu berpunca akibat hujan lebat yang berlaku sekitar jam 2.37 petang. Jelasnya air dari Sungai Selimus melimpah dan menyebabkan benteng di pinggir sungai itu runtuh. Kata beliau, beberapa kubur nampak bahagian mayatnya akibat tanah terhakis. Sekurang-kurangnya 25 maut selepas bas yang membawa tetamu sebuah majlis perkahwinan terbabas dan terjatuh ke dalam gaung di utara India hari ini. Menurut pihak polis, bas yang membawa 45 penumpang itu terjunam sejauh 500 meter. 20 orang penumpang berjaya diselamatkan dalam insiden itu. Kenderaan tersebut dilapor sedang melalui jalan pergunungan yang berbahaya di Uttarakhand ketika kemalangan berlaku. Perdana Menteri Narendra Modi berkata bantuan yang diperlukan akan diberikan kepada mangsa yang selamat selain meluahkan rasa simpati terhadap mangsa dan keluarga. Kemalangan jalan raya yang membawa maut merupakan kejadian biasa di Uttarakhand. Jun lalu, kira-kira 24 maut apabila bas yang mereka naiki juga terjunam ke dalam gaung. India menyumbang 11% daripada jumlah kematian jalan raya global walaupun hanya mempunyai 1% daripada kenderaan dunia. Masih ramai terkesan akibat banjir dahsyat di Pakistan dengan ada kawasan masih terputus hubungan. Semalam, tim sukarelawan perubatan Babital dari Malaysia menaiki bot untuk membuka klinik bergerak di Kampung Beparo Sial Mahir di wilayah Sindh. Mereka adalah tim luar negara pertama yang tiba di kampung itu yang masih dikelilingi air. Butiran lanjut bersama koresponden Berita Al-Hijrah Syed Azwan Syed Ali yang kini berada di Pakistan sejak Khamis lalu. Tim kami tiba di Mehar kira-kira jam 12.30 hari selepas lebih 3 jam perjalanan dari Sakar, wilayah Sindh. Dari Mehar, kami menempuh lebih 15 minit perjalanan menggunakan bot untuk ke Kampung Beparo Sial. Kampung dengan 150 penduduk itu antara lebih 120 kampung yang tenggelam air sejak sebulan lalu. Akses ke kampung itu masih terhad. Setiba di kampung itu, penduduk sudah menanti tim sukarelawan Vital dari Malaysia untuk mendapatkan rawatan. मलेशिया की तरफ से ये एनजीओ आइए मेडिकल फ्री कैंप के लिए कुछ डॉक्टर्स हैं तमाम बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ कुछ मरीज़ हैं उन मरीज़ों को रेस्क्यू और दवाइयाँ और मेडिकल फ्री में दे रहे हैं और अच्छी देखभाल कर रहे हैं। इनका शुक्रिया जो हमारे यहाँ इधर आए हैं। फर्स्ट टाइम में मेडिकल हमारे गांव में हो गई है। कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ औरतें, टोटल जो भी थे बीमार थे। यहाँ फ्लड और मच्छरदानी की वजह से चोरदारी पानी पड़ा हुआ है। पानी की वजह से कुछ बीमारियों ने भी घेर लिया है। इस वजह से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। Tim sukarelawan Malaysia berada di kampung itu selama 3 jam. Lebih 100 pesakit termasuk kanak-kanak yang dibawa dengan menaiki bot dari kampung bersebelahan diberikan rawatan dan ubat-ubatan. Dr. Alan Rahman yang juga Doktor Perubatan Vital memberitahu, kebanyakan penduduk mengalami penyakit bawaan air.
cirit-birit, demam, kolera, denggi dan malaria serta penyakit kulit dan kekurangan gizi dikesan dalam kalangan mangsa banjir. Lepas tu dia ada batuk, sakit badan, lepas tu badan rasa lemah lah. So, jadi memang kes yang banyak kat sini. Dengan lebih 7.6 juta yang dilaporkan hilang tempat tinggal dan 600,000 masih berlindung di kamp penempatan sementara, Pakistan masih jauh dari keadaan normal dan pulih. Banjir dahsyat akhir Ogos lalu yang menenggelamkan 1/3 Pakistan benar-benar menguji negara itu. Setakat ini ada lebih 10 NGO Malaysia yang membantu Pakistan dengan kerjasama Al-Khidmat Foundation. Majoriti NGO itu masih menumpukan kepada bantuan kecemasan, makanan, perubatan dan khemah walaupun fasa kini memasuki fasa pemulihan banjir. Dengan anggaran kerosakan banjir mencecah $30 bilion, Pakistan perlu dibantu masyarakat dunia untuk bangkit kembali dari musibah banjir ini. Lebih sebulan bencana banjir dahsyat melanda Pakistan dan kalau kita tengok masih lagi ada kawasan seperti di Mehar ini yang hanya boleh diakses melalui jalan menggunakan bot 19 ke 20 minit bot dan lebih banyak masih banyak lagi ramai penduduk di kawasan yang sebelah sana memerlukan akses bantuan kecemasan termasuk perubatan seperti mana yang kita cuba lakukan melalui mobile clinic outreach oleh pasukan Sukarelawan Malaysia Vital dengan kerjasama AKAP. Saya Azwan Syed Ali melaporkan daripada Mehar Singh untuk Berita Al-Hijrah. Sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.